Oke, salam kawan, ucapkan terima kasih banyak karena bersama saya di channel saya ini dan saya harap kawan sentiasa sehat seperti biasa ya. Pencerahan saya hari ini berkenaan dengan isu UMNO pecah, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang disalahkan. Ini yang saya nak perkatakan nih. Kenapa saya berkata seperti ini? Karena kita lihat audio yang menular hari ini. Pada saya ini adalah satu video yang pada saya cuma sembang biasa saja, sembang politik. So, kenapa diperbesarkan? Dan saya berharap orang-orang PH, terutamanya orang PKR, tidak payahlah nak berkecil hati ataupun nak panas dengan isu yang seperti ini. Sebenarnya yang nak rosak adalah parti mereka, yaitu parti UMNO. Karena apa hal ini keluar hari ini? Karena kita tahu di waktu PAU mereka baru ini, presiden mereka mengatakan no Anwar, no DAP, no bersatu. Jadi kita lihat kerajaan yang ada hari ini adalah tergabung daripada 3 komponen, yaitu UMNO, PAS dan bersatu. Jadi mereka dah tahu kalau UMNO ni keluar bermakna kerajaan akan tumbang. Dan satu hal lagi, kalau UMNO ni keluar, mereka yang dapat jawatan menteri yang daripada UMNO ni tadi, hilanglah jawatan ni semua. Dan mereka juga tengah rasa takut sendiri kerana mereka ini mempunyai presiden yang mana sekarang ini mereka bertelagah sesama sendiri, dan apabila pilihan raya akan datang PRU ke-15 ni, siapa yang nak sign watikah mereka? Jadi ini yang mereka nak hari ini. Kalau boleh mereka nak tukar presiden mereka mungkin dengan orang lain, tetapi dia membawakan isu audio ini tadi supaya Datuk Seri Zahid Hamidi ini jatuh. Dan kalau mereka tidak membuatkan audio ini dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka isu ini tidak besar. Jadi kalau melibatkan Presiden PKR ini tadi, Datuk Seri Anwar Ibrahim ini tadi, memang sensasi. Ini kalau menurut saya. Tetapi kita berharap seperti mana yang saya baca tadi kenyataan Datuk Seri Zahid Hamidi membuat laporan polis, dan kita harap benda ini cepat kita lihat dan siapa dia yang membuat hal ini supaya benda ini cepat diselesaikan. Dan mereka ini menghentam Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan saya tadi ada lihat daripada mereka punya orang-orang UMNO sendiri punya video. Dia mengatakan kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim betul-betul tidak buat, kenapa tak buat laporan polis? Pada saya, kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim nak buat laporan polis? Cukuplah dengan presiden dia yang buat laporan polis. Ini kes, bukan kes untuk memecahkan PKR. Ini kes adalah kes kamu punya parti. Tidak ada kena-mengena dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey? Dan tidak perlu nak bercerita tentang parti ini, parti Melayu lah, parti Islam lah, tidak usah. Kalau menurut saya, apa parti yang ada dalam Malaysia ni, parti itu ditubuhkan adalah untuk kita nak memajukan negara. Parti itu bukan untuk kaum, bukan untuk agama. Ini kalau menurut saya. Jadi, kalaupun parti itu memang untuk parti orang Melayu, UMNO ini tadi, ya silakan. Tetapi tidak perlu kita nak bercerita. Tidak perlu kita nak seolah-olah kamulah orang yang paling hebat sekali di situ. Padahal kamu sendiri sudah pernah disaman oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, sudah pernah membuat isu-isu yang fitnah orang. Jadi pada saya tidak perlu, dan kita rakyat tidak perlu mendengar daripada blogger mereka, daripada macai-macai mereka, kerana tidak sihat untuk PH ataupun PKR. Jadi ini adalah masalah mereka yang nak membabitkan Presiden PKR, dan mereka selesaikan masalah ini sendiri. Tidak perlu kita orang PKR nak mendengar mereka punya cerita. Kerana pada saya, kalau dulu Datuk Seri Anwar Ibrahim sampai diangkut tilam, setakat audio ini pada saya senang-senang dibuat. Kita tengok yang sebelum ini pun ada sampai nak kes liwat 3.0 lah yang nak dibuat. Jadi ini adalah satu yang pada saya politik kotor yang kita akan lihat. Ini petanda-petanda pilihan raya pun dah nak dekat. Jadi mereka buatkan isu ini. Dan seperti mana yang saya dulu perkatakan, saya paling risau kalau dah mula-mula dekat seperti ini,
Saya berharap Datuk Seri Anwar Ibrahim duduk dekat rumah 24 jam. Karena apa? Akan berlaku lagi hal-hal lain. Kita boleh lihatlah. Dulu saya dah pernah kata, saya dah risau nih. Karena apa? Mereka ni boleh buat apa saja. Kerana elit-elit politik yang punya duit banyak dan mereka yang sudah berkuasa terlalu lama ni, mereka amat takut. Mereka ketakutan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebenarnya. Orang-orang itu adalah berada dalam kerajaan hari ini. Tidak tahulah berada dalam Bersatu ke, ada dalam UMNO ke, berada dalam PAS. Tapi ini hakikat. Dan satu lagi, mereka ini mempunyai dengki yang terlalu tinggi. Ini hakikat. Ini orang kita. Sebab tu orang kita ini tidak boleh maju. Kerana kita ini sifat berdengki, dia terlalu banyak. Dan kalau bercakap memang pandai nombor satu. Tetapi habuk pun tak ada orang kata. Jadi mereka ini cuma macai-macai politik yang sembang dia suruh presiden dia seperti ini, seperti itu, terserah. Jadi kita dah tahu. Dan mereka yang mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim, seperti blogger mereka yang saya tengok tadi, mereka tidak ingat bahawa sewaktu Tun jadi Perdana Menteri PH yang lepas, bersama Menteri Dalam Negeri, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, di waktu itu Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak ada jawatan dalam kerajaan. Mereka cuba untuk mengharamkan UMNO, tetapi dihalang oleh siapa? Dihalang oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, ini parti UMNO, parti Melayu, kita tidak boleh buat seperti ini kerana nanti takut orang-orang Melayu memberontak. Ini kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi apa yang berlaku hari ini, kebaikan yang Datuk Seri Anwar Ibrahim lontarkan sebagai pandangan yang baik, hari ini mereka lempar balik dengan satu hal yang pada saya pahit. Jadi ini tidak baik. Kerana orang-orang yang cuba membuat hal ini bukan menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi menjatuhkan parti mereka, bukan presidennya. Presidennya cuma seorang presiden. Tetapi rakyat akan melihat bahawa parti mereka ini dah cacat marba. Tetapi mereka memikirkan kepentingan pribadi. Mereka tidak ada memikirkan bahawa parti mereka ini sudah diambang kehancuran. Kerana sikap-sikap mereka ini tadi. Ditambah lagi macai-macai pengampu-pengampu mereka yang ada di dalam tu. Jadi pemimpin mereka kadang mendengar daripada macai-macai mereka ini tadi. Mereka lupa bahawa kalau mereka lakukan hal ini, perpecahan ini berlaku seperti ini, seperti itu, yang susah mereka. Mereka selalu lupa juga bahawa parti mereka, iaitu kekuatan daripada awal seperti mana yang saya katakan, kekuatan mereka adalah disebabkan oleh Barisan Nasional yang dahulunya. Hari ini Barisan Nasional itu mungkin boleh saya perkatakan, kalau nak menggunakan lambang Barisan Nasional ni tinggal UMNO. Kalaupun MCA, MIC nak bergabung ataupun gerakan, apa yang ada? Dan jawapan mereka nak berharap dengan kerusi yang ada di Sarawak, GPS. Ingat, GPS itu parti lokal Sarawak yang mereka boleh ke kiri, boleh ke kanan. Dan saya rasa GPS ini lebih mesra kepada Tun. Kerana itu dulu mereka boleh bergabung dengan PH kerana ada Tun di situ. Dan dulu Barisan Nasional ni pun kerana mereka dah warisi daripada pemerintahan Tun yang lepasnya tu, dan mereka boleh kekal di situ kerana mereka nak berkuasa. Ini mereka dah lupa. Jadi ini yang berlaku di politik kita hari ini, yang mana kalau kita tengok mereka hari ini membuat audio ini bertujuan supaya rakyat mendengar bahawa ini adalah satu daripada apa yang dicadangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, seolah-olah seperti itu. Tetapi hakikatnya perpecahan mereka tanpa hal ini pun telah kita lihat daripada awal. Inilah yang berlaku. Itulah yang saya kata, dalam dunia ini tamadun apapun akan hancur, apalagi yang ada di Malaysia ni. Jadi bila kita mainkan isu kaum, mainkan isu agama, tamadun itu akan hancur juga suatu saat nanti.
Karena ini cuma parti politik. Dan mereka harus ingat, parti politik nih, kita ikut sistem British. Kita nak sistem ini ada, parti politik ini tadi tujuannya untuk mendemokrasikan negara. Bukan mendemokrasikan bangsa, bukan mendemokrasikan agama. Kena paham di situ. Kalau kita nak buat macam tu, jangan ada parti politik. Parti politik nih memang bertujuan dia untuk seperti ini, ialah untuk kita membuat satu perlawanan politik, siapa yang menang memerintah, dan masing-masing menunjukkan apa manifesto mereka yang mereka telah tunjukkan kepada rakyat. Apabila menang mereka akan buat ini. Tetapi apa yang mereka mainkan hari ini dah terpesong. Mereka nih tambah-tambah lagi yang macai-macai, yang beria-ria nak jadi blogger, yang beria-ria nak jadi glamour. Fikir dulu membuat sesuatu itu, asas politik itu tahulah sedikit. Jangan kita mengatakan kita ni hebat tetapi kita tidak tahu asas sedikit pun. Saya pun dikritik 24 jam, tapi saya tahu apa yang saya perlu buat. Sebelum saya membuat kritikan, saya lihat sisinya. Jadi ini yang berlaku hari ini. Dan saya lihat mereka sekarang dia melenting-lenting dengan parti mereka, membawa Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apa yang masalahnya? Kita pun dah tahu seperti mana yang saya perkatakan. Hubungan Datuk Zahid dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim memang dah ada. Mereka ni daripada dulu, Datuk Seri Zahid Hamidi memang pernah di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu kita kena ingat. Dan kita harus ingat juga, Datuk Seri Anwar Ibrahim itu pernah juga duduk di dalam UMNO. Banyak juga jasa Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam UMNO. Banyak juga jasa Datuk Seri Anwar Ibrahim ni kepada pembangunan Malaysia ni. Jangan lupa itu. Yang menghentam tu cuma lebih kurang dapat jawatan sedikit saja dalam parti mereka, dan mendapat jawatan dalam kerajaan yang ada hari ini. Mereka nak keluar, nak masuk kepada PKR, dah tak boleh. Mereka nak duduk ke dalam UMNO ni, terpaksalah mereka mengampu. Tetapi kalau saya presiden mereka yang ada hari ini, yang kalau saya sebagai Datuk Seri Zahid Hamidi, orang-orang yang bersuara sumbang ni tadi, pecatkan saja daripada UMNO tu. Bukan ada harga pun mereka tu. Pertandingan pun tak pernah. Ada yang bertanding kalah. So buangkan saja. Habis cerita. Biar mereka terus letak diri mereka dalam Bersatu pula. Sekarang ni parti Bersatu ni lah tempat mereka ni macam-macam cari makan, sebab Bersatu ni masih dalam kerajaan. Bila Bersatu ni dah jatuh nanti, mereka mulalah. Sebab tu sekarang ni mereka cuba main 2 kolam. Macam parti PAS lah. Umpamanya macam tu. Jadi inilah yang berlaku hari ini. Jadi isu-isu yang kecil ini tadi dibesarkan oleh orang-orang seperti ini je. Jadi pada saya, kalau presiden mereka dah buat laporan polis dan membuat tangkapan untuk siapa yang menyebarkan video ini, itu satu hal yang bagus. Tapi kalau menurut saya, ini hal kecil politik. Politik memang permainannya seperti ini. Jadi kenapa dibesar-besarkan? Jadi pada saya dan orang-orang PHS, terutamanya PKR, tidak perlu kita nak memikirkan isu ini, dan hal ini hal biasa pada saya. Inilah politik. Jadi permainan yang mereka cuba mainkan. Sedangkan selama ini yang diterima oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim lebih parah daripada ini. Sampai duduk dalam penjara. Jadi ini hal kecil saja. Sampai ada macai-macai mereka sampai mencabar Datuk Seri Anwar Ibrahim suruh buat laporan polis. Tak perlulah kau cuma macai juga. Bertanding pun tidak, apa pun tidak, harap glamour saja. Pada saya ini satu yang lebih kurang saya aja hidupnya, tak payahlah. Jadi kita rakyat jangan mendengarlah daripada blogger-blogger mereka macai-macai yang mencari makan dalam politik ini. Kita lihat siapa pemimpin yang terbaik, ini yang kita follow. Dan kita juga melihat negara kita ini, kalau orang-orang yang mencari makan dalam politik ini tadi membuat statement-statement, kita harus menilai. Karena mereka ini sampai bila pun mereka cuba cari makan saja dalam politik. Bertanding pun tak akan siapa rakyat nak mengundi. Kalau sifat kita seperti itu. Bukan rakyat tidak cerdik hari ini. Jadi kita sebagai orang yang menyokong kepada PH, terutamanya PKR,
kita mendengar ini sebagai satu isu politik biasa saja. Oke, dan sekian pencerahan saya untuk hari ini, dan saya harap hashtag LTL, lawan tetap lawan, lawan sampai Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Oke, sekian, terima kasih.